Kita tentu pernah lihat sebuah filem sequel yang cukup hebat, yang dianggap sebagai antara the box office untuk era dan abad ini, iaitu Lord of the Ring. Semua orang pernah tengok sequel pertama, sequel kedua, sequel ketiga. Yang jelas, kalau kita nak kaji dari sudut sejarah filem, tak ada pun filem ni mengarah kepada sejarah tertentu. Sama ada sejarah sesebuah kerajaan tidak, sejarah sesebuah negara pun tidak, sejarah sesebuah agama pun tidak. Sebab bila kita menyebut dan menyentuh tentang sejarah, dia adalah benda lampau yang sudah pun berlaku dan berlalu. Tetapi corak, fragmen yang digambarkan dalam filem Lord of the Ring adalah sesuatu yang bukan telah dan yang kita kata dah berlalu, tetapi yang akan datang. Gambaran-gambaran tersebut semua dapat kita sikapi dengan baik melalui akal dan mata hati kalau kita jernihkan jiwa dan perasaan kita meneliti setiap plot-plot cerita yang ada. Dia lebih memang banyak menjurus kepada peristiwa yang akan berlaku di penghujung akhir zaman. Kalau kita tengok gambaran dalam filem tersebut, seumpamanya markas yang dimiliki oleh Sauron yang kita namakan sebagai Mordor. Mordor ni lebih merujuk kepada apa? Pulau yang diduduki dan didiami oleh Dajjal itu sendiri. Dan di pulau ataupun kediaman Mordor ni ada satu menara. Menara ni mirip macam Burj di Dubai kan. Tapi ada satu mata. Yang ni dinamakan Sauron. Sauron itulah yang mengawal setiap aktiviti yang berlaku, sama ada dalam kumpulan dia sendiri, dan dia menerobos masuk cuba memanipulasi setiap pemikiran, setiap pegangan, setiap akidah, setiap kepercayaan, setiap keyakinan yang di luar daripada kota Mordor juga. Jadi inilah yang kita nampak tentang gambaran Dajjal. Dalam tu juga ada yang disebut sebagai Isengard. Isengard ni sebenarnya merujuk kepada tembok Zulkarnain yang dia bina tu, tembok yang nak halang Ya'juj dan Ma'juj. Dalam Isengard tu ada tentera-tentera Witch King. Kalau kita tengok, cari dalam filem tu, tentera Witch King itulah gambaran Ya'juj dan Ma'juj. Begitu juga ada seorang tua yang berpakaian serba putih, ada pedang, yang naik kuda tu nama Gandalf kan. Gandalf ni merujuk kepada Imam Mahdi, dan juga seorang lagi pemuda iaitu Aragorn. Aragorn tu merujuk kepada Nabi Isa alaihi salam. Jadi sambungan sebenarnya bagi filem Lord of the Ring tu, dia jadi kembali semula ke zaman silam. Bila kembali semula ke zaman silam, dia keluar Hobbit. The Hobbit tu, filem The Hobbit. Jadi dalam filem The Hobbit tu, dia ada watak Hobbit dengan watak Frodo. Frodo yang jadi pembawa cincin itulah Lord of the Ring tu. Tetapi kita perlu ingat benda yang diselitkan di sini. Inilah saya nak gambarkan hubungan yang kuat antara Samirah dengan Hollywood. Apa itu Samirah? Samirah merujuk kepada tempat tinggal ataupun tempat asal Musa bin Zafar. Siapa Musa bin Zafar? Sezaman dengan Nabi Musa, Musa bin Imran. Ada satu lagi Musa nama Musa bin Zafar. Yang inilah dikenal sebagai Samiri tu. Samiri yang buat patung tu, nama dia Musa bin Zafar. Kalau kita buka kitab tafsir, iaitu tafsir Ibnu Katsir, dia ada cerita tentang satu susuk tubuh personality yang nama Samiri itu, nama betul dia ialah Musa bin Zafar. Jadi dia dikenali sebagai Samiri, penisbahan atas nama tempat lahir dan asal dia, negeri Samirah. Jadi bila kita lihat kepada Hobbit dan Frodo tu, siapa teman baik Frodo? Sekali dengan dia, Sam bukan? Nama Sam ni begitu sinonim dalam setiap filem. Sam. Baik. Tahu tak tengok sequel yang ketiga yang terakhir? Watak Frodo tu. Frodo yang bawa cincin tu kan? Bila sampai Frodo masuk dekat Dajjal, Sauron hak mata satu tu, dia nak buang cincin tu kan. Bila nak buang, mari satu makhluk jenis kecil tu gigit tangan dia, jangan bagi buang cincin tu. Tapi dia duduk berkerah, duduk bergaduh, buang. Bila buang, jatuh cincin, jadi apa dekat Sauron?
Jadi apa dekat Dajjal mata satu? Jadi hancur luluh. Betul-betul dia buat macam hadis Nabi, jadi macam segunung garam yang meleleh kan. Dia kan jadi mata satu tu jadi macam lawa, keluar lawa gunung berapi cair. Kalah dah Dajjal. Sebab apa kalah? Sebab dah buang cincin tu. Dajjal tak akan mati, Dajjal tak akan kalah selagi kita duk pegang sistem ini. Kita hari ni tak boleh kalahkan Dajjal sebab kita duk pegang sistem dia. Melalui apa? Ring ni lah. Tahu tak ring tu apa? Jangan ingat ring tu cincin. Ring tu ialah surah-surah awal dalam Al-Quran. Surah Baqarah, surah Al-Imran, surah An-Nisa, surah Al-Ma'idah.